warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera, salam terjah, salam perjuangan saya ucapkan pada sahabat-sahabat yang dihormati sekalian. Okey, saya terpanggil untuk membicarakan satu isu yang tiba-tiba meletup semula di negeri Pahang, iaitu isu jambatan gantung. Sebelum ini kita dah dengar cerita berkenaan dua beradik yang meninggal dunia apabila motosikal yang mereka naiki bersama ibunya di kampung Rekuh di Rompin telah hilang kawalan dan terjatuh, menyebabkan dua beradik ini maut di dalam Sungai Keratung. Dan kisah ini menggemparkan seluruh rakyat Pahang, bahkan rakyat Malaysia amnya. Dan saya juga ada mengeluarkan kenyataan. Saya menegur kelewatan pihak-pihak berkuasa menyelesaikan isu-isu rakyat ini, menyebabkan hilang nyawa. Dan teguran saya ikhlas, tak perlu ada yang melenting, yang marah, yang menghentam saya, yang menelefon saya mengatakan mereka dah buat kerja, mengatakan mereka dah buat tindakan. Persoalan saya ialah, kalau dah bertindak, kenapa benda ini masih wujud? Itu je. Kalau dah bertindak, kenapa masih ada? Kalau nak buat tindakan, biar serius dan biar ada jadual, timetable-nya. Bulan ni apa, bulan ni apa, bulan. Tapi kalau rakyat menunggu dan terus menunggu sehingga akhirnya mereka terpaksa memviralkan isu ini di dalam media sosial, ini bermakna tindakan itu tidak jelas. Rakyat tidak nampak, rakyat tidak tahu urusan dokumen surat menyurat ni, tidak tahu. Tapi kalau dah bertahun, makan sampai bertahun-tahun tidak ada tindakan, ini bukan soal rakyat lagi. Sebab itu orang-orang aktivis ataupun NGO ataupun suara-suara rakyat marhain seperti saya terpaksa digunakan untuk mengangkat isu ini. Bukan maksudnya kita nak mempertikaikan kerja-kerja pihak yang berkenaan. Ini pihak yang berkenaan melenting dan mulalah nak turun padang, nak buat tindakan, nak pergi tengok. Habis selama ni buat apa? Selama ni saya nak tanya. Dan selepas isu di Sungai Keratung, di Kampung Rekuh ni, berlaku lagi satu kes baru-baru ini. Pendedahan yang dibuat oleh seorang netizen, Nur Muhammad alias dari Temeloh, dia bentakap mendedahkan di kampungnya dengan videonya. Dia dedahkan di kampungnya berlaku hujan, kemudian bila hujan sikit lebat, air naik melimpahi kawasan tebing dan menyebabkan laluan tertutup. Mereka tidak boleh bergerak ataupun keluar ke bandar. Mereka terkurung. Akhirnya mereka terpaksa menggunakan jambatan gantung yang terletak di Sungai Dingin. Jadi ada dua kampung di sini, Mambang Bulang satu lagi, yang menggunakan jambatan ini. Lebih 400 hingga 450 orang yang menggunakan jambatan ini untuk urusan seharian mereka, ke sekolah, ke pejabat pos, ke bank, kemudian urusan-urusan yang lainnya. Mereka, kerana laluan ini lebih dekat dan juga lebih mudah untuk pergi ke destinasi. Kalau tidak ada jambatan gantung ini, mereka terpaksa melalui jalan yang jauh, melalui jalan utama mentakap Temeloh untuk ke lokasi, untuk ke pusat-pusat perkhidmatan yang terdapat, yang disediakan. Jadi apabila dia viral itu, sebelum ni dah ada dah, saya tengok cerita ni dah keluar dalam Sinar Harian, kemudian dalam beberapa buah laman Facebook dan sebagainya. Cerita ni dia bermula selepas banjir besar baru-baru ni. Banjir pada awal Januari, dalam 6 hari bulan Januari 2021, yang banjir di Temeloh, banjir besar. Saya sendiri pun antara orang yang terkepung dalam banjir di Temeloh ini. Selama 2 hari terkepung setelah kita buat edisi terjah ke Temeloh, tak lepas nak balik yang tersangkut. Jadi isu je timbul apabila ketika banjir menyebabkan jambatan gantung ini jadi rosak. Dan saya melihat sendirilah keadaan video, gambar-gambar yang berkaitan rosak. Bila maknanya dia dah rosak pada bulan Januari. Jadi ketika lepas banjir, pasca banjir itu,
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong pun ada turun untuk menghulur sumbangan rumah, kepada bantuan rumah kepada mangsa-mangsa yang terjejas di kampung dekatan, dan juga dimaklumkan tentang jambatan gantung ini oleh pemimpin setempat, contoh empat ke apa kan kampung ni, Mambang Bulang ke apa tadi ni, Sungai Dingin ni memaklumkan kepada dan Yang Terbelah Agong pun bertitahlah supaya perkara ini disegerakan, sebab dia kegunaan orang awam duduk untuk urusan seharian mereka. Alhamdulillah Yang Teragong cakna dengan isu rakyat dan bertitah. Masalahnya bila dah Yang Teragong dah bertitah bulan Januari ataupun bulan Februari tu, maksudnya hingga bulan 5 tidak ada tindakan yang dibuat oleh pihak berkuasa. Akhirnya orang kampung terpaksa baiki sendiri jambatan gantung ini. Pagar-pagar yang dah rosak, bukan rosak langsung, tak ada. Kalau di Sungai Keratung kita lihat ada jaring-jaring ni, walaupun dia ada berlubang-berlubang tapi ada. Tapi di jambatan gantung Sungai Dingin Mentakap ni saya lihat tak ada, kiri kanan tak ada. Lebih bahaya, dan dipahamkan ada yang dah jatuh motosikal kat situ, mujur tidak cedera dan tidak ada masalah serius terjatuh dalam sungai pun. Jadi bermakna jambatan ini berisiko. Jambatan gantung yang wujud di sini pada tahun 1983 diresmikan oleh Menteri Besar Pahang ketika itu, Datuk Seri Najib Tun Razak, pada tahun 1990. Dekat 40 tahun dah. Tapi pada zaman moden ini masih lagi digunakan, masih lagi saya pun hairan, saya pun terkejut ketika jambatan gantung. Penduduk jadi trauma bila ada kematian yang disebabkan oleh jambatan gantung di Keratung, di Sungai Keratung itu, di Kampung Rekuh itu, menyebabkan mereka takut sekiranya berlaku kepada penduduk-penduduk di Kampung Sungai Dingin dan sekitarnya yang menggunakan jambatan gantung di Mentakap ini. Tetapi hairan, tidak ada tindakan lepas itu. Sebenarnya tindakan tu ada. Saya dipahamkan Tok Empatnya dah memohon peruntukan, Tok Penghulu mukimnya, kemudian pemimpin kawasannya dah memohon peruntukan, dan kita tak kata mereka tak jalankan kerja. Mereka jalankan kerja masing-masing, tetapi tindakan perlaksanaan daripada pihak yang berwajib lambat. 5 bulan tunggu. Bukan dia nak jambatan baru, menurut penduduk bukan nak jambatan baru pun, dia nak suruh repair je. Dia nak suruh repair dan baiki. Berapa sangat kos? Tak menelan juta-juta. Jadi saya hairan kenapa tak ada duit emergency peruntukan yang boleh turun. Sedangkan ketika pilihan raya kecil, banyak peruntukan atau bajet segera yang boleh turun. Tapi kes ini tak boleh. Tapi yang saya terkilan lagi, pemimpin di kawasan ini, kawasan Sungai Dingin ini terletak dalam Dun Mentakap yang diwakili oleh DAP Jadi sebab DAP bukanlah sebahagian pada kerajaan negeri, mungkin peruntukan tu agak sukar untuk mereka mohon agak sukar untuk mereka mohon untuk membantu penduduk dan sebagainya, sebab jadi tugas kerajaan negeri Tapi bagi saya, sebabkan Dun Mentakap ini adalah DAP dan Parlimen Temeloh diwakili oleh saudara Muhammad Anwar, Yang Berhormat YB Muhammad Anwar Muhammad Tahir, yang merupakan ahli Parlimen Temeloh, dan ketika Pakatan Harapan memerintah 22 bulan, beliau ada timbalan Menteri Kerja Raya. Ini yang saya ralat. Sepatutnya PH Pakatan Harapan ketika beliau ada kuasa ni, bermakna di sini sikap cakna dan turun padang ni tidak berlaku. Ini yang masalah dia. Patutnya wakil rakyat yang dipilih ni kena turun padang, dapatkan maklumat, tengok sendiri. Jangan dapatkan daripada pihak third party yang tidak melaporkan benda yang betul kepada pemimpin. Sepatutnya sebagai timbalan Menteri Kerja Raya boleh bawa ke kabinet, bukan saja di kawasan Temeloh ni, ada banyak boleh dapatkan peruntukan PLB, dapatkan peruntukan tambahan, dapatkan untuk, sebab ini nyawa, bukannya main suka-suka macam tu je.
Ini soal nyawa keselamatan rakyat. Fikir. Dan saya menggesa. Tapi saya ucapkan terima kasih lah. Walaupun terlambat, walaupun kawasan ini adalah kawasan DAP, kawasan Parlimen Temerloh, tapi seorang esko kerajaan negeri iaitu Adun Lancang, Datuk Seri Muhammad Syarka Samsudin, dia pergi. Sebagai esko dia pergi dan dia tengok kawasan ini. Dia mungkin jadi tanggungjawab dia, mungkin sebagai ketua UMNO bahagian ke apa ke. Tapi at least dia pergilah, dia tengok, dan insyaAllah lah, saya rasa perkara ini boleh selesai lah. Alhamdulillah lah. Kita harap Datuk Syarka dapat bawa ke atas dan dapatkan peruntukan supaya isu ni dapat selesai. Dan saya dipahamkan pihak JKR pun dah membuat penghadang batu diletakkan supaya orang ramai tak lalu di kawasan. Tapi ini bukan hasrat orang ramai, penduduk. Kalau di blok ini kadang-kadang menimbulkan kemarahan kepada mereka sebab mereka terpaksa melalui jalan yang jauh untuk ke pusat-pusat perkhidmatan ni tadi. Jadi kalau boleh buat baik pulih segera, itu yang penting itu yang penting, baik pulih segera supaya penduduk boleh lalu. Kukuhkan jambatan, jangan gantung ni. Mana yang reput, mana yang rosak, mana yang apa, tukar kepuhkan. Okey, jadi sekadar itu dulu apa yang ingin saya suarakan. Semoga lebih cakna, lebih peduli dengan isu-isu rakyat selepas ini. Dan saya mendoakan semoga apa yang akan dilakukan oleh pihak kerajaan akan memberi faedah kepada rakyat Mahin keseluruhannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.